Cucukan ialah satu set nombor atau objek yang disusun mengikut suatu pola. Okey, marilah kita tengok beberapa contoh supaya kamu lebih faham. Okey, tentukan sama ada urutan nombor berikut ialah satu cucukan atau bukan. Okey, untuk contoh A, kita boleh kira beza antara dua nombor. Okey, untuk kira yang pertama ini, kita guna nombor kedua tolak nombor yang pertama. Negatif 6 tolak negatif 10. Jadi bezanya 4. Dan untuk sebutan kedua dan ketiga, okey, kita guna sebutan ketiga negatif 2 tolak dengan sebutan kedua iaitu negatif 6. Okey, 4 juga. Dan dari negatif 2 ke 2, okey, kita guna tolak lagi 2 tolak negatif 2. Jawapannya 4 juga. Dan di sini pula 6 tolak 2, 4 juga. Jadi kita tahu polanya ialah menambah 4. Okey, dari setiap sebutan ni, dari depan sampai belakang pun tambah 4. Maka urutan nombor ini ialah cucukan sebab dia mempunyai pola tertentu. Okey, untuk contoh B. Yang di sini 5 dengan 4. Okey, jadi 5 tolak 4. Jawapannya 1. Jadi sini ke sini tambah 1. Okey, dari 2 ke 3. Jadi negatif 7 tolak 5. Negatif 12. Okey, jadi dari sini ke sini ialah tolak 12. Dan sini ke sini pula 10 tolak negatif 7. 17. Jadi dari negatif 7 ke 10 dia tambah 17. Okey, jadi di sini kamu tengok nombor-nombor ini dia bukan satu pola. Okey, tiada pola. Maka urutan ini bukan cucukan. Okey, maksudnya kalau pola dia kalau cucukan dia mesti ada satu pola yang konsisten. Lengkapkan cucukan nombor ini. Okey, jadi kita boleh kira beza antara dua nombor ini. 13 tolak 7. Okey, jadi 6. Jadi kita tahu dari 7 ke 13 kita tambah 6. Kalau 13 tambah 6 dapat 19. 19 tambah 6 jawapannya 25. Okey, ya. Jadi cucukan ini ialah tambah 6 bagi setiap petak tu. Jadi 25 tambah 6 dapat 31. 31 tambah 6 lagi dapat 37. Okey, contoh B. Dua nombor yang bersebelahan kita boleh kira dulu bezanya. Jadi kita guna nombor yang di kanan tolak dengan nombor yang di kiri. 52 tolak 64. Okey, jawapannya tolak 12. Maka kita tahu dari sini ke sini kita mau tolak 12. Jadi kita cuba dulu sama ada 88 tolak 12 dapat berapa. Okey, 76. Okey, lepas tu di sini kita perlu semak lah sama ada 76 tolak 12 dapat 64. Ya, jawapannya 64. Jadi dari 52 kita tolak 12 untuk dapat nombor di sini. Jadi 40 dan 40 tolak 12. Jadi jawapannya 28. Okey, untuk soalan C, kalau saya tolak dua nombor ini 0.0081 tolak 0.027, saya akan dapat negatif 0.0189. Maksudnya okay, dia tolak 0.0189. Tetapi kita mesti uji dulu sama ada ini betul atau tidak. Jadi 0.3 tolak 0.0189 kita akan dapat 0.2811. Dan nombor ini kalau saya tolak lagi dengan 0.0189 saya tak dapat
nombor ini. Jadi untuk soalan ini dia bukan tolak. Okey, jadi kamu perlu padam semua yang kamu buat tadi. Dan kita uji guna bahagi. Nombor yang ini bahagi dengan ini. Jadi 0.0081 bahagi 0.027. Jawapannya 0.3. Okey, maksudnya dari sini ke sini kita darab 0.3. Jadi kita testing dari sini ke sini darab 0.3 dapat 0.09. Jadi 0.09 kalau kamu darab dengan 0.3 jawapannya 0.027. Jadi dari sini ke sini kita darab 0.3 juga. 0.0081 darab 0.3. Okey, jawapannya 2.43 darab 10 kuasa negatif 3. Okey, nampak pelik kan? Jadi yang ini kamu perlu tukar begini. Dari perpuluhan, anjak ke depan 3 langkah sebab sini negatif 3. 1, 2, 3. Jadi point di sini, yang lengkung ini kita letak kosong. Jadi di sini 0.00243. Bagaimana pula dengan nombor pertama ini? Berapa darab 0.3 akan dapat 0.3? Okey, jadi kita boleh guna cara yang terbalik, iaitu 0.3 bahagi 0.3. Jadi jawapannya 1. Okey, untuk soalan D, kita boleh tolak dua nombor ini. 4/6 tolak 1/3. Okey, jawapannya sama dengan 1/3. Maksudnya di sini kita tambah 1/3. Dari 4/6 kita tambah 1/3 untuk dapat jawapan di sebelahnya. Jadi kita dapat 1. Kalau ke depan, okey, ke kanan kita tambah, ke kiri kita tolak. Okey, 1/3 tolak 1/3 dapat 0. Dan dari 0 kita tolak 1/3 lagi untuk dapat yang di depan ni. Jadi negatif 1/3. Okey, kita tengok contoh seterusnya. Lengkapkan rujukan nombor berikut berdasarkan pola yang dinyatakan. Kalau begini senang sebab dia sudah bagi tahu kamu rujukan ini ialah menambah 7 kepada nombor sebelumnya. Jadi 42 tambah 7 kita dapat 49. Lepas tu 49 tambah 7 56. Okey, tambah 7 63 tambah 7 70 tambah 7 lagi 77. Okey, buat sehingga habis. Hitung sebutan ke-7 dan ke-11 bagi rujukan di bawah. Okey, ke-7 dan ke-11. Jadi di sini kita cari dulu bezanya berapa. 5 tolak negatif 3. Okey, mesti yang kedua ni tolak yang pertama. Jadi 8. Jadi setiap ini kita tambah 8 kan. Okey, jadi cuba kamu senaraikan panjang sikit. Okey, jadi negatif 3, 5, 13. 13 tambah 8, 21. 21 tambah 8, 29. Lepas tu 29 tambah 8 dapat 37. Okey, berapa kita perlu senaraikan? Senaraikan sehingga nombor ke-11. Okey, jadi 37 tambah 8 dapat 45. 45 tambah 8 53 tambah 8 61 tambah 8 69 tambah 8 77 tambah 8 85. Okey, sudah cukup atau belum? Kita kira. 1 2 3 4 5 6 7. Jadi 45 ialah sebutan ke-7. Okey, jadi kamu boleh tulis sebutan ke-7 sama dengan 45. Lepas tu dia mau juga sebutan ke-11. Okey, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi sebutan atau nombor yang ke-11 ialah 77.
soalan B. Yang ini kamu boleh cari bezanya. 5 1/2 tolak 4, kamu akan dapat 1/2 atau 3/2. Lepas tu semak lagi. 7 tolak 5 1/2. Okey, jawapannya sama juga 3/2. Jadi kita tahu yang ini kita tambah 3/2. Okey, sini ke sini tambah 3/2. Jadi yang seterusnya tambah 3/2. Okey, jadi di sini kita senaraikan 4, 5 1/2, 7. 7 tambah lagi 3/2, dapat 8 1/2. Tambah lagi 3/2, dapat 10. Tambah lagi 3/2, dapat 11 1/2. Okey, setiap satu kamu tambah 3/2. Okey, lepas tu 14 1/2. 16. Lepas tu 17 1/2. 19. Okey, kita kira nombor yang ke-7. 1 2 3 4 5 6 7. Jadi nombor ke-7, sebutan ke-7 ialah 13. Okey, dan sebutan ke-11. Okey, sini 7, 8, 9, 10, 11. Okey, jadi sebutan ke-11 sama dengan 19. Okay, jadi untuk hari ini kamu sudah belajar bagaimana tentukan satu urutan nombor ialah cucukan atau bukan. Okey, kamu tentukan bezanya. Kalau sentiasanya sama, okey, maksudnya dia ada pola. Jadi urutan nombor itu ialah cucukan. Kalau urutan nombor itu tak ada pola macam ini, itu bukan cucukan. Yang kedua, kamu sudah belajar bagaimana lengkapkan cucukan nombor. Okay. Yang pertama, kamu mesti cari beza dulu antara dua nombor. Okay, cari bezanya. Lepas tu baru tambah untuk dapat nombor seterusnya. Tapi bukan selalu pun kita tambah atau tolak. Kemungkinan juga kita darab atau bahagi. Dan kamu juga telah belajar bagaimana cari satu sebutan nombor. Kalau dia ke-7, kita senaraikan sampai nombor ke-7. Kalau soalan minta sebutan ke-5, kamu senaraikan sampai nombor yang ke-5. Okey, kita guna kaedah senaraikan nombor untuk tentukan sebutan. Jadi itu saja yang kamu belajar untuk hari ini. Sila buat latihan yang dibagi oleh cikgu. Sekian, terima kasih.